once had a teacher, the teacher of teachers. He changed the world for the better and made us better creatures. Oh Allah, we've shamed ourselves and we've strayed. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail wattaqullah alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihil kiram. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah. Kita membaca kitab Fiqhul Awlawiyat pada muka surat yang ke-6. Nabi SAW menyebutkan, asraqun nas alladhi yasriqu salatahu la yatim ruku'aha wa la sujudaha wa abkhalun nas man bakhila bis salam. Kata Rasulullah, pencuri yang paling besar adalah orang yang mencuri di dalam solat. Maksudnya bukan dia tengok orang semayang, dia pergi curi barang orang yang semayang tu, bukan. Ada juga orang yang jenis tu, dia tunggu orang semayang, lepas tu dia curi kasut, dia curi beg tangan, dia curi macam-macam waktu orang semayang. Dia curi motosikal, kereta, dia pecahkan cermin waktu orang semayang. Itu pun jahat juga. Tetapi sebenarnya yang jahatnya, yang pencuri yang paling besar, yang mencuri dalam solatnya, maknanya orang yang tidak menyempurnakan rukuk dan sujudnya. Yang ni tidak ada tamak ninah. Sembahyang jenis tak ada tamak ninah, sujud tak ada tamak ninah, rukuk pun tidak ada tamak ninah. Dan katanya orang yang paling kedekut ialah orang yang kedekut di dalam mengucapkan salam. Jumpa tak nak bagi salam, selisih tak nak bagi salam. Ini adalah orang yang paling kedekut. Kita duk faham perompak ni jahat. Rupa-rupanya kita pun perompak juga. Kita perasan kita ni, kita tengok orang merompak, kita kata dia jahat. Padahal kita juga jahat. Kita merompak di dalam sembahyang, rukuk tak pernah sempurna. Ada orang yang rukuk macam berak dalam hutan lalang. Nak tungging sangat pun tak boleh, lalang duk cocok punggung. Akhirnya sembahyang macam itu. Lain kalau dia dalam keadaan sakit pinggang, tak apa. Ni tidak, main letak angkat. Sujud ni tak ada, hanya baca apa, terus angkat. Yang ni yang kata tidak ada tamak ninah. Saya dah sebut pada tuan-tuan, Nabi sebut pada kita, kalau kita ni mati, hidup mati. Mati kita ni, sepanjang kita hidup, bila kita semayang dalam keadaan tidak ada tamak ninah, maka kita tidak dikira sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Hanya kerana semayang tidak ada tamak ninah. Bayangkan tuan-tuan, besarnya tamak ninah ni. Tapi kita setengah ramai daripada kita tamak ninah pun tak tahu. Yang dia tahu mak minah. Tamak ninah ni dia tak tahu menatang apa. Maka bila dia tidak ada tamak ninah, semayangnya adalah sia-sia. Kita kata perompak itu jahat, kita kata pencuri itu jahat. Sebenarnya kita lebih jahat daripada mereka, kerana kita mencuri dalam solat. Kita kata haji bakhil itu kedekut. Kita pergi rumah dia minta duit, dia tak bagi. Minta derma, dia tak bagi. Kita kata kedekut. Sebenarnya kita juga adalah yang paling kedekut, sebab kita tak bagi salam. Kita hanya bagi salam pada orang yang kita kenal. Sedangkan dalam Islam, asalkan dia tu Muslim, bagi salam. Kerana dia menyatukan kita, dia menjadikan kita ni berkasih sayang. Tetapi bila kita memberi salam kepada orang yang hanya kita kenal, Nabi kata itulah petanda-petanda kiamat. Petanda kiamat ataupun tanda-tanda kiamat, di akhir zaman orang hanya bagi salam pada orang yang dia kenal. Orang yang dia tak kenal, dia tak nak bagi salam. Saya tak mau sebut dah, belah, orang marah saya. Dia kata, Ustaz jangan duk sebut belah sana belah sini, Ustaz. Mulai hari ni saya di baik ceramah saya tak mau sentuh apa lah. Payah sesentuh ni, orang marah sesentuh ni marah. Allah saya nak baca tak nak urai-urai apa lah. Tuan-tuan tidur lah. Ya.
Dulu saya kata kita ni hanya bagi salam dengan belah kita ya. Bukan belah kita tak bagi salam. Rupanya orang marah. Apa belah-belah ni ustaz? Pulanglah. Sebab Nabi dah sebut di akhir zaman orang hanya bagi salam dengan orang yang dia kenal. Orang yang dia tak kenal dia tak nak bagi salam. Sedangkan janji Islam selesailah. Nabi kata kalau dia mengucap la ilaha illallah, semayang jenazah dia. Semayanglah kamu akan orang yang mengucap la ilaha illallah. Dia semayang ke, dia tak semayang ke, dia kaki nombor ke, dia take judi ke, tu dia punya pasal. Tanggungjawab kita ialah solatkan jenazah dia. Jangan kita duk bagi markah pula pada dia. Dia pun tak nak main masjid, kita nak semayang mayat dia pula. Dia pun tak nak main mengaji, kita nak semayang mayat dia pula. Aku tak mau pi, silap. Nabi kata semayangkan jenazah dia. Kalau dia sekadar mengucap la ilaha illallah, haknya sudah wajib untuk kita menyolatkan jenazahnya. Dia tak semayang, dia semayang, itu dia punya pasal. Kita akan baca dalam kitab ni tentang bab syubhah. Lambat lagi lah, muka surat yang 200 lebih. Lagi 20 tahun lah. Lambat lagi tuan-tuan. Bab syubhah. Dia ni taik judi, dia ni kaki judi. Kura-kura lintah dia ambil. Jenuh lari kura-kura ni. Pasal dia nak gosok belakang kura-kura tu, konon-kononnya keluar nombor. Subhanallah. Orang yang kaki ekor ni tuan-tuan, apa benda pun jadi. Tuan-tuan naik kereta langgar lembu. Dia tanya, langgap pukul berapa? Di mana hang langgap? Kita jawab, dia langgap lah. Berapa ekor lembu? Anak lembu tu ada. Dia kira semua tu. Dia pergi tikam nombor tuan-tuan. Memang dia ni kaki judi. Satu hari dia buat kenduri. Maka boleh tak kita pergi makan makanan yang dia buat kenduri di rumah dia? Ni fiqh kan bincang bab ni. Fiqh kata bila dia panggil kenduri, pergilah makan. Dan jangan tanya dekat dia, ni duit hang menang nombor ekor ke apa? Jangan tanya. Tuan-tuan balon dulu, lepas tu tuan-tuan balik. Balon dan balik. Setengah orang dia tanya, ni nombor ekor ni ke, macam mana ke? Bila tuan-tuan banyak soal susah. Dia tikam nombor, dia punya pasal. Tapi makanan itu makanan yang halal, silakan makan. Senangnya Islam ni tuan-tuan. Islam adalah senang. Tapi kita yang banyak menyusahkan. Menyusahkan dengan cara apa? Dengan banyak menyoal. Sebab itu Allah sebut dalam kita, fala tas'alu an asya. Jangan kamu banyak soal dalam sesuatu perkara. Banyak soal kamu jadi susah. Satu hari Umar Al-Khattab dengan sahabat dia berjalan. Rumah warak 2 tingkat. Satu orang dia curah ayak. Kena pada baju sahabat ni. Kena pada baju sahabat. Sahabat pun tanya, makcik, ayak yang makcik simbah ni, ayak najis ke apa? Sayyidina Umar kata pada makcik, makcik dengan jawab. Terus kata apa? Najis ke apa? Terus kata, jom jalan. Tak payah tanya, tak payah jawab. Kalau banyak jawab, banyak tanya, nanti kamu nak semayang pun jadi susah. Itu keedahnya tuan-tuan. Ada orang tanya pada saya, ustaz, apa hukum, macam mana cara yang terbaik nak bunuh tikus? Cara bunuh tikus pun dia ajak tanya pada saya. Ada yang soal apa, ustaz, di manakah kedai bekam? Saya ni counter pertanyaan tuan-tuan. Semua benda orang nak tanya. Macam-macam tuan-tuan orang yang nak tanya yang bukan-bukan. Satu orang dia tanya, ustaz, apa hukum orang yang pegang anjing? Orang Islam pegang anjing, apa hukum? Artis pegang anjing, apa hukum? Saya kata tak ada hukum apa. Kalau saja-saja pegang, makruh lah. Kalau pegang, sama lah. Tu pun kalau salah satunya kering. Kalau dua-dua, salah satunya basah. Kalau dua-dua kering, tak ada masalah apa. Peluk anjing pun tak apa. Bukan kata peluk anjing, peluk babi pun tak apa. Bukan berdosa. Yang berdosanya peluk orang. Artis peluk sama-sama artis, kita tak kata haram. Yang itulah yang haramnya, peluk anjing, biar pergi kat dia. Lepas tu dia sama lah. Kalau anjing tu kering, dia pun kering, tak payah sama. Yang haramnya ialah berpegangan tangan, bersalam di antara laki-laki dan perempuan yang boleh kahwin. Yang tu lagi haram. Tapi yang tu tidak dianggap sebagai haram. Yang haramnya pergi peluk anjing. Padahal peluk anjing tu tak ada apa. Saya dah kata tadi, peluk babi pun tak apa. Tuan-tuan naik lebuh raya tu, lori babi terbalik.
Habis terabak babi ni. Tuan-tuan nak halau dia bukan faham. Syuh. Dia bukannya faham. Dia tengok lagi kita lagi ada. Apa kita nak buat? Kita ambil sekok, buang tepi jalan. Ambil sekok, buang tepi jalan. Tak apa. Tak payah nak ambil kain, nak lapik-lapik. Tuan-tuan sama lepas ni. Angkat sekok-sekok merah-merah je. Isteri kata, comel abang kan? Kata dia. Ambillah sekok balik belah di rumah. Tak jatuh. Haram. Apa nak haramnya? Tetapi kalau saja-saja pegang, berlakon, pegang, itu haram. Yang tu yang patut dibenteras, pegang babi ni boleh sama. Tapi kalau pegang perempuan yang boleh kahwin dengan kita, nak sama dengan apa? Baik. Kemudian kata dia lagi, Al-Quran juga menjelaskan kepada kita keberadaan manusia antara satu dengan yang lain adalah berbeza-beza. Meskipun jika dilihat daripada asal kejadiannya adalah sama. Tuan-tuan, bulan Ramadan nanti kita akan buat more, buka puasa di masjid. Semua orang datang buka puasa, semuanya lembek belakang. Tak larat belakang. Yang tak puasa pun tak larat. Duduk sekali dia pun tak larat juga, padahal duduk makan nasi dah. Kita tengok semua tak larat. Semuanya tunggu imam, tunggu Tok Bilal azannya. Ya Tok Bilal, terus makan. Tu yang saya kata dulu tu, buatnya Tok Bilal tu tersilap sebut cubaan 1, 2, 3. Yang kita duk siap dah pukul 7 suku dah pegang kurma dah, tinggal nak buah dalam mulutnya. Tunggu Allah aja. Yang ngap. Tok Bilal pula silap. Cubaan 1, 2, 3 kawan dah telan dah. Semua orang puasa, nampak macam puasa, tapi sebenarnya nilaian dan darjatnya adalah berbeza. Satu, supalah kita sembahyang maghrib, kita sembahyang isyak, zuhur, asar di masjid. Kita sembahyang semua sama, angkat takbir semua sama, Fatihah semua sama, tetapi markah di sisi Tuhan adalah tidak sama. Kenapa tidak sama? Dia bergantung kepada darjat. Darjat apa? Darjat niat. Dia bergantung kepada apa? Darjat bermutu bacaan, mutu amalan, mutu perbuatan dan ilmu itu. Orang yang beribadat tanpa ada ilmu, kerosakan dia lagi besar daripada kebajikan dia. Orang yang berbuat amalan tanpa ada ilmu, kerosakan yang akan timbul lagi besar daripada kebajikan yang dia dapat daripada amalan. Yang pentingnya ilmu. Sebab itu orang yang semayang dengan orang yang tidur kadang-kadang tak sama. Walaupun kita nampak dia tidur tak baik, yang kita nampak dia semayang bagus, kadang-kadang yang tidur lebih bagus dari yang semayang. Sebab yang tidur itu berilmu, yang sedang solat sunat itu tidak ada ilmu, semayangnya tidak diterima. Yang orang yang tidur ini orang berilmu, tidurnya pun diberkati oleh Allah. Allah lebih kasih pada orang itu. Jadi tuan-tuan, kita lihat ni darjat tentang perbezaan kedudukan ini, bukan antara dua darjat. Darjat di sini bukannya darjat bangsa keturunan kita, bukan. Darjat di sini ialah maqam, kedudukan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama bergantung tentang niat. Yang kedua bergantung tentang ilmu. Yang ketiga bergantung dengan cara amalan kita. Yang keempat bergantung kedudukan kita. Kalau kita duduk di saf paling hadapan, sudah pasti berbeza daripada orang yang duduk di saf belakang. Yang kelima bergantung kepada khusyuk kita. Orang yang khusyuk pahala dia lebih daripada orang yang tidak khusyuk. Inilah yang menentukan makam dan kedudukan kita di antara satu sama lain. Mereka juga mempunyai peringkat dalam ilmu pengetahuan dan pelbagai aktiviti hidup yang berlainan. Yang ketiga kata dia, yang kedua katanya, peringkat dan ilmu pengetahuan dan aktiviti dalam kehidupan adalah berbeza-beza. Yang kedua, makam yang berbeza daripada sudut agama. Yang kedua, makam yang berbeza daripada cara kehidupan. Dalam kita sekarang ni, dalam tuan-tuan sekarang yang mari ni, dalam kuliah sekarang, tak sama kedudukan tuan-tuan. Kerja cikgu lain, kerja kera ni lain, kerja peladang pun lain. Sebab tu kita kena faham konsep itu. Ada orang yang kerjanya teruk sangat, pendapatan dia sikit. Ada orang yang kerja senang sangat, pendapatan dia sangat banyak.
Ada orang yang kerjanya hari ni kerja, hari ni boleh makan, hari ni kerja, besok baru boleh makan. Macam-macam bentuk. Inilah yang Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Hujurat ayat 13. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum. PFX 8727, PES 4295, tolong ubah kereta, tuan rumah nak keluar. Ulang balik, PFX 8727, PES 4295, kancil, ya, tolong ubah kereta. Baik, Allah Ta'ala berfirman, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu daripada seorang laki-laki dan seorang perempuan. Tuan-tuan, Nabi Adam dengan Hawa ni, dia menikah macam mana? Ada orang tanya, Ustaz, masa tu mana ada saksi? Wali siapa? Saksi siapa? Macam mana, Ustaz? Dia juga, Ustaz, no? Isi borang, no, Ustaz? Nabi Adam krosos tak? Kompom tak krosos lah. Dia Nabi nak krosos perkahwinan. Pasal apa? Okey, soalan dia, siapa saksi dia? Siapa walinya? Nak walikan apa? Nabi Adam adalah orang yang pertama, Hawa perempuan yang pertama. Nak walikan apa? Allah lah yang menjadi saksinya, Allah lah yang mengkawinkan mereka. Baik, tuan-tuan tahu mas kawin dia apa? Mas kawin zaman Nabi Adam kawin dengan Siti Hawa dalam syurga tu, mas kawinnya ialah selawat ke atas Nabi SAW. Padahal Nabi Muhammad belum ada lagi, Nabi Muhammad belum diciptakan lagi, tetapi selawat ke atas Nabi sudah wujud pada masa itu. Dan itulah mas kahwin bapa kita dan mak kita, Adam dan Hawa, yang mula-mula sekali. Begitulah besarnya Nabi kita Muhammad SAW, dan begitulah besarnya selawat ke atas junjungan kita. Baik, katanya asal kamu daripada Adam dan asal kamu daripada seorang perempuan Hawa. Tuan-tuan balik rumah, buka suratul A'raf juzuk yang ke-8. Walaqad khalaqnakum thumma sawwarnakum. Surah Al-A'raf, muka surat pertama, bawah sekali. Ada dua ayat tentang penciptaan Nabi Adam. Yang pertama, walaqad khalaqnakum thumma sawwarnakum. Satu lagi ayat atas dia, walaqad makkannakum fil ard wa ja'alna lakum fiha ma'ayish qalilan ma tashkurun. Ini adalah jawapan untuk semua persoalan berkaitan kehidupan manusia di langit, di planet lain. Allah Ta'ala berfirman, walaqad makkannakum fil ardi. Sesungguhnya kami hanya meletakkan kamu, kehidupan kamu hanya di bumi. Tuan-tuan tak boleh hidup di bulan, tuan-tuan tak boleh hidup di planet Marikh. Allah bagi dah jawapan. Walaqad makkannakum fil ardi. Sesungguhnya kami tempatkan kediaman kamu hanya di bumi. Jelas sangat-sangat, tuan-tuan. Tidak ada lagi hidup di planet Marikh, planet Zuhal, planet Pluto. Macam yang hari ni orang putih buat kajian, bolehkah hidup di planet Marikh? Allah Ta'ala bagi jawapan, tak boleh. Dan kata Allah lagi, walaqad makkannakum fil ardi wa ja'alna lakum fiha ma'ayish. Dan kami jadikan kehidupan ini hanya di bumi sahaja. Kehidupan macam kita ni hanya di bumi je. Yang ada bendang, yang ada pokok durian, yang ada laut, yang ada angin sungai ni hanya di bumi je. Di bulan tak ada benda ni, tuan-tuan. Cukup jelas ayat Quran. Tapi orang tak mau kaji Quran, orang nak kaji juga angkasa, dia nak buat juga adakah ayak di planet Marikh, adakah tanah di planet Marikh, dia hantar robot beratus-ratus juta belanja dia. Kalaulah dia ikut Quran, perbelanjaan yang beratus-ratus juta tadi dia boleh bangunkan manusia. Quran sebut dengan jelas, tuan-tuan, tentang surah Al-A'raf. Kemudian baru Allah Ta'ala sebut tentang penciptaan Nabi Adam alaihissalam. Dan kata dia, asal kamu daripada Adam dan Hawa, serta menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling kenal mengenal. Pun ada orang soal, dia kata Nabi Adam, Hawa cakap bahasa apa, Ustaz? Dalam Quran sebut Arab, Arab lah.
Jadi macam mana boleh timbulnya bahasa orang putih? Adam cakap Arab, Hawa cakap Arab. Mai mana bahasa Melayu ni? Mai mana bahasa Malaysia? Mai mana bahasa Banjar? Bahasa Jawa mai mana? Nabi Adam ni cakap berapa bahasa? Ada orang tanya. Sekarang saya nak tanya pada tuan-tuan, mai mana bahasa? Nabi Adam cakap bahasa Arab, Hawa cakap bahasa Arab. Mai mana bahasa Hindu? Bahasa Hindi, bahasa Tamil, bahasa Tagalog, bahasa Jepun? Mai mana? Yang ni kita sendiri pun tak tahu daripada mana datangnya bahasa itu. Macam mana dia? Jawapan dia, inilah dia yang Allah Ta'ala sebut. Kami jadikan kamu asalnya daripada dua, suami isteri dua. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bagaimana datangnya bahasa itu? Hanya Allah sahajalah yang mengetahui. Manusia takkan dapat mencapainya. Walaupun satu perkataan tetapi mempunyai makna yang berbeza-beza pada setiap makna, pada setiap bangsa. Bahasa Arab kata siapa? Namanya man. Man, siapa? Orang Melayu pula kata man, orang. Man mana man? Orang. Orang Urdu pula kata man, perasaan. Man juga, tapi perasaan. Mere man tu. Bahasa Urdu, bahasa Hindustan. Daripada satu perkataan man-man, Cina pun sebut man-man. Man-man, pelan-pelan. Asal perkataan man, tapi bahasanya banyak, maknanya. Inilah kekuasaan Tuhan. Kenapa Allah Ta'ala buat banyak bahasa? Yang ni orang Bangladesh tanya saya di Tanjung Rambutan. Bukan hospital tu, Masjid Tanjung Rambutan. Saya ceramah di Masjid Tanjung Rambutan. Orang Bangla ni dia main soal lepas sembahyang maghrib, lepas kuliah maghrib. Dia kata, Ustaz, saya orang Bangla, sudah 2 tahun lebih sudah tinggal di Malaysia. Saya mau tanya satu, itu Quran bahasa apa? Bahasa Arab. Nabi Muhammad bahasa apa? Bahasa Arab. Habis itu kenapa banyak orang itu bahasa Melayu ada, bahasa Inggeris ada, bahasa ini ada? Kenapa Allah Ta'ala tidak jadikan semua orang bahasa Arab? Baru senang belajar Quran. Sekarang orang Bangla susah membaca Quran. Orang Melayu pun susah membaca Quran sebab bahasa Arab. Kenapa Allah tak buat semua satu bahasa, satu kali bahasa? Saya tanya dekat dia, you asal mana? Bangla lah, Chittagong Ustaz. Sekarang dulu you datang sini, you pandai cakap Melayu tak? Tak pandai. Berapa tahun you pandai cakap Melayu? 2 tahun sudah pandai. Kalau you belajar bahasa Arab pun 2 tahun sudah pandai. Kalau you boleh belajar bahasa Melayu 2 tahun boleh cakap Melayu, kenapa you tak belajar bahasa Arab? 2 tahun pun you boleh cakap bahasa Arab. Kenapa tak belajar? Kenapa Allah Ta'ala jadikan bahasa itu banyak? Nak menunjukkan kekuasaan Tuhan. Kalaulah semua satu dunia ni bercakap bahasa Arab aja, maknanya Tuhan tak terah. Tuhan tu terah sebab dia boleh bercakap, boleh dia menciptakan berbagai-bagai bahasa untuk menunjukkan Allah maha berkuasa. Bahasa yang kotor kita sebut najis. Ada tak dalam bahasa Arab najis disebutkan dalam Quran? Tak ada, tuan-tuan. Cuba tuan-tuan tengok cantiknya bahasa. Tidak ada satu perkataan yang buruk. Walaupun perkataan itu buruk dalam satu kaum, tetapi perkataan itu tak disebut yang baik-baik, melainkan bahasa Indonesia lah. Orang Melayu sebut dot, mereka sebut dot juga, B-U-T-U-H. Kita orang Melayu kalau maki B-U-T-U-H, marah sungguh lah tu. Tapi Indo lain, B-U-T-U-H lain. B-U-T-U-H bagi orang Indonesia, bila kamu nak pakai, bila nak pakai benda itu. Itu disebutkan tentang situ saja perbezaan dia. Allah Ta'ala nak sebutkan kepada kita tentang bijaksananya Allah menciptakan berbagai-bagai bahasa untuk menunjukkan berkuasanya Tuhan. Yang kedua, kenapa Allah ciptakan kita bersuku-sukuan untuk saling kenal mengenal? Tuan-tuan sekarang kenal tak mana dia orang India? Kenal? Pak siapa tuan-tuan kenal orang India? Ada sifatnya. Tuan-tuan kenal tak orang Cina? Kenal? Pak siapa tuan-tuan kenal? Sebab sifatnya.
Tuan-tuan kenal tak orang negro? Kenal? Pasal sifat negro tu ada. Kenal tak orang Melayu? Kenal? Sifat dia ada. Semua ada sifat. Sebab tu kita senang. Tuan-tuan jadi polis cukup senang. Bila satu makcik kata, makcik kena rompak. Orang-orang apa makcik yang rompak tu? Tak tahu lah orang apa. Mesti dia tahu negro. Macam mana makcik tahu negro? Besar, getah, gelap, hitam, legam kata dia. Confirm negro. Jadi dia tak perlu cari orang Melayu, dia tak perlu cari orang Cina, dia cari negro je. Pasal negro ni dah rompak makcik ni. Itulah dipanggil sebagai lita'arafu. Siapa yang rompak makcik? Orang putih. Macam mana makcik kenal orang putih? Awaklah cikgu ni bodoh sangat. Takkan tak tahu orang putih? Orang putih lah kata dia. Mak Saleh. Semuanya boleh dikenal. Kalaulah semua bangsa ni sama saja, jenuh tuan-tuan nak cari. Siapa yang rogol makcik? Orang Melayu lah. Semua Melayu semua. Jenuh cari tuan-tuan. Tapi bila sebut siapa yang rogol makcik? Orang India. Dia tak cari dah orang Melayu, dia tak cari dah orang Cina, dia hanya cari orang India saja. Sebab report kata orang India. Inilah dia tuan-tuan. Allah Ta'ala sebut. Sebab itu Allah Ta'ala jadikan bangsa kita ni berbagai-bagai untuk kita saling kenal mengenal. Saling berbaik-baik. Duduk dalam satu negara, walaupun kita orang Melayu, kita orang Islam, tinggal sekampung dengan orang Cina, tinggal sekampung dengan orang India yang bukan beragama Islam sekalipun, Allah suruh kita saling kenal mengenal budayanya, adat resamnya, perangainya, cara hidupnya. Bila kita kenal mengenal cara hidup mereka, maka timbullah satu perkataan yang dipanggil toleransi. Bila ada toleransi ini tuan-tuan, amanlah kehidupan kita ini. Sesungguhnya walaupun kita kulit cerah, walaupun kita kulit gelap, Allah tak nilai. Tuan-tuan, saya kulit gelap, tuan-tuan pun kulit gelap. Ada orang kulit putih sangat, ada orang segak sangat, hidung macam burung, paruh burung ni hidung, mata ni biru, subhanallah, hebat, cantik sangat. Adakah benda tu bernilai di sisi Tuhan? Allah Ta'ala kata tidak. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di kalangan kamu. Adilnya Tuhan. Adilnya Tuhan. Tuhan tak kata pun orang Arab yang paling bertakwa. Tuhan tak kata. Tuhan tak kata pun orang Melayu yang paling bertakwa. Tuhan tak kata. Tuhan kata siapa di kalangan kamu yang paling baik takwanya, dialah yang paling dekat dengan Tuhan. Allah bagi lapangan yang sangat adil. Semua orang dapat 24 jam. Pandai-pandailah beribadat. Orang Arab dapat 24 jam, orang Melayu dapat 24 jam, orang Bangla dapat 24 jam. Pandai-pandailah hidup. Lapangannya sangat adil. Allah suruh kita berlumba dalam ibadat sebab lapangannya adil. Allah tak suruh kita berlumba dalam bidang lain kerana lapangannya tidak adil. Allah tak pernah suruh kita berlumba dalam bidang sukan. Tuan-tuan disuruh berlumba ke dalam bidang bola keranjang? Tak disuruh. Nak lawan dengan Amerika, boleh menang tak? Tuan-tuan orang Melayu, kita ni orang Malaysia, nak lawan bola keranjang dengan pasukan Amerika. Kita ni sama tinggi dengan pinggang mereka. Kepala kita ni hak pinggang. Dia pepah gitu. Kita jenis lompat nak ambil bola. Tak payah. Memang tak akan menang. Tuan-tuan nak lawan bola sepak dengan Manchester United, renti ke lah? Tak payahlah tuan-tuan. Wayne Rooney cedera pun dia tengok. Tak mahu tuan-tuan. Kita tak disuruh. Tuan-tuan nak bergusti dengan Hulk Hogan, tak payahlah. Dia lambung kita jatuh tak menggit dah. Tuan-tuan nak lawan maraton dengan puak-puak daripada Afrika, daripada Kenya, tak tuan-tuan. Mereka berlari daripada awal sampai ke tali garisan penamat, larinya sama aja, tak ada mengah langsung. Kita sampai tengah jalan terjelai lidah, letih dah ayam nak ayam guragak. Sebab tu kita tak disuruh berlawan dalam bidang sukan, sebab saiz tak sama, kekuatan tak sama, semua tak sama. Tetapi kita disuruh berlumba di dalam bidang ibadat. Kerana dalam bidang ibadat lapangan dia sama. Siapa yang kuat, siapa yang rajin, dia menang. Yang inilah yang kita disuruh buat. Tapi sayang, yang dalam ibadat kita tak mau berlumba-lumba. Yang kita sibuk nak berlumba sekarang ialah perlawanan fizikal, perlawanan badan, perlawanan tenaga yang pastinya takkan sama. Nak menang macam mana tuan-tuan? Tuan-tuan nak menang apa? Hoki dengan Jerman.
Sekali mereka melangkah, 2 kali kita lari. Tuan-tuan nak lawan 100 meter dengan Usain Bolt, dia cipta 9.58 saat. Bayangkan dia lari 100 meter 9 saat. Kuda pun kalah. Tuan-tuan nak lawan apa? Rekod Malaysia 10.3. Dr. Jagger Tyson 36 tahun dulu sampai lah tak boleh pecah. 10.3. 10.3 tu kalau di Amerika orang perempuan lari. Nama dia Florence Jockey Jenner, lari dia. Dia lari 10.31, menang dia lagi, tuan-tuan. Kita 10.33. Sebab itu Tuhan tak suruh kita berlumba dalam bab itu. Berlumba dalam sukan semata-mata untuk sihat. Berlumba dalam sukan semata-mata untuk tenaga. Tak payah pergi Olimpik pun tak apa, semata-mata untuk kesihatan. Tetapi yang disuruh berlumba ialah wassabiqu ilal maghfirah, wassabiqu ilal khair. Berlumba-lumbalah kamu dalam keampunan, berlumba-lumbalah kamu dalam kebajikan. Yang itulah yang kita berlumba-lumba. Macam kita main mengaji sekarang, berlumba-lumba. Hujan pun datang. Saya main tengok kemah ada 3 baru berkilat, melilau-lilau kilat dah kemah tu. Kursi lagi dapat, syukurlah. Ya, kita ucap terima kasih pada kerajaan negeri Kedah kerana memberikan sumbangan 3 kemah dan 150 buah kerusi untuk kita main mengaji. Ya, bila mereka tengok kuliah kita ni hak kena hujan, yang duduk di bawah ni duduk kena hujan, kemah tak ada, kerajaan bagi 3 kemah, alhamdulillah. Ya, prihatin. Baik, kemudian qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Katakanlah hai Muhammad, apakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Cuba tuan-tuan tengok Allah Ta'ala soal kita ni. Wahai Muhammad, cuba cakap, orang yang berilmu dengan orang yang tak berilmu sama ke tak sama? Darjat kita tak sama. Orang berilmu lain, orang tidak berilmu lain. Kemudian kata Allah, la yastawil qa'iduna minal mu'minin ghairu ulil darar wal mujahiduna fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim. Kata Allah, tidaklah sama antara orang mukmin yang duduk, yang tidak turut berperang, yang tidak mempunyai sebab uzur, dengan orang yang berjihad di jalan Allah dengan harta mereka dan jiwa mereka. Di dalam bab jihad pun tidak sama. Orang yang duduk di rumah tak pergi berperang tidaklah sama dengan pahala orang yang berjihad dengan harta dan tenaga mereka, jiwa mereka. Tuan-tuan, sekarang ni bukan daripada Taman Uda saja, bukan daripada Taman Muhibah saja yang datang malam ni. Yang telefon saya ni daripada Padang Serai semua dah. Ustaz, confirm ke Padang ni malam ni ada di Taman Muhibah ni ada? Dari mana ni? Dari Padang Serai. Daripada Pulau Pinang pun turun malam ni. Daripada Perlis pun ada yang telefon saya nak main malam ni. Ada Ustaz, hari tu saya pergi Masjid Bukhari, Ustaz tak ada? Ada. Siapa kata tak ada Ustaz? Tu Ustaz Badarudin, Ustaz lah. Dia boleh kata tak ada Ustaz, kan 3 orang Ustaz ada. Ustaz Bashir lah, Ustaz apa nama Syekh Faisal kan Ustaz. Yang tak adanya Ustaz Kazim, tu saja. Jadi tuan-tuan, pahala kita main ni tak sama. Tuan-tuan yang duduk di Taman Uda, yang mai mengaji, Taman Muhibah, yang mai mengaji malam ni, mai dapat pahala. Besar pahala dia. Tetapi lagi besar pahala dia orang yang jauh yang datang. Sebab apa yang jauh datang itu besar pahala dia? Sebab jauh, sebab keluar duit minyak, sebab keluar duit tol, sebab keluar tenaga dia lebih daripada yang dekat. Nak cari parking satu hai, dah parking orang suruh keluar pula. Orang yang duduk sini tak payah parking, dia ambil payung, dia pergi masjid. Besar pahala dia. Tetapi lagi besar pahala orang yang jauh. Ini dipanggil sebagai tak sama. Dalam ramai-ramai ni tuan-tuan, yang paling besar pahala saya lah. Pasal saya jauh, Ipoh, Kompom lah. Tuan-tuan tak boleh challenge saya lah. Jadi kalau tuan-tuan nak dapat pahala besar, besok pergi KL, patah balik main mengaji dengan Ustaz Zakaria pula. Kompom banyak pahala. Tapi orang tetap cerdik lah. Jangan orang Taman Uda pusing lalu start pula nak cari pahala lebih. Nak buat macam mana tuan-tuan? Kedudukan tak sama, darjat tak sama. Jadi kalau orang Taman Muhibah nak pahala besar pula, ada kuliah ustaz lain di tempat lain pula, dia pula start kereta pergi pula. Itulah cara dia. Hari ni orang mai tempat kita, hari ni jemaah mai di kampung kita. Tak apa,
Mereka mai sini. Katakan kuliah tak ada di masjid kita, kita pula pederah kereta pergi tempat mereka pula. Allah ganti ikut situ pula. Itu keedahnya. Tak sama di antara orang yang duduk dengan orang yang berjalan. Faddalallahul mujahidina bi amwalihim wa anfusihim 'alal qa'idina darajah. Maka Allah Ta'ala melebihkan orang-orang yang berjihad dengan harta mereka dan jiwa mereka daripada orang yang duduk beberapa darjat. Wa kullan wa'adallahul husna. Kepada mereka masing-masing Allah menjanjikan pahala yang baik, yakni syurga. Dan wa faddalallahu al-mujahidina 'alal qa'idina ajran 'azima, dan Allah melebihkan orang-orang yang berjihad daripada orang yang duduk dengan pahala yang sangat besar, dan yaitu beberapa darjat daripadanya malah mereka mendapat keampunan wa maghfiratan wa rahmah wa kana Allahu ghafurur rahima, dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi tuan-tuan, kita sekarang nak jihad perang, nak perang dengan siapa? Nak pergi Palestin, tiket tak ada. Jadi kita sekarang berjihad dengan nafsu. Malam ni seronok hujan. Nak pergi tak pergi, nak pergi tak pergi kuliah, hujan. Tengok pula Naomi ada pula. Ada orang jawab, ustaz, dah habis dah. Astagfirullahaladzim. Naomi dah habis dah ustaz, tak ada. Nak tengok Naomi ke nak pergi mengaji? Kan tu jihad nama dia. Tinggalkan televisyen, baik aku pergi mengaji. Dia pergi mengaji jalan kaki, tak ada naik minyak, tak ada motor, tak ada naik kereta, tak ada duit minyak. Maka orang yang naik kereta pula, dengan berjalan jauh dia, dengan naik motor dia, minyak lagi kuat, duit lagi habis banyak, maka orang macam tu lagi besar pahala. Orang yang berjalan tu pula, siapa yang banyak berjalan lagi banyak daripada yang kurang berjalan. Sebab tu Nabi kata, lagi jauh rumah kamu daripada masjid, lagi bagus. Lagi banyak tapak kamu berjalan, lagi banyak dosa dihapuskan. Habis tu ustaz, saya macam rumah saya sebelah masjid, macam mana ustaz? Saya dah kata dah tadi, jangan pusing. Jangan pusing. Tuan-tuan kecilkan tapak macam Oshin. Jalan ketek-ketek-ketek. Pasal apa? Nak dapat pahala lebih. Buka langkah sikit je. Tak payahlah buat. Masuk awal dalam masjid baca Quran, masuk awal dalam masjid berzikir, masuk awal dalam masjid sembahyang sunat, dapatlah pahala lebih. Depa dapat pahala lebih sebab pusing jauh, naik kereta jauh. Tuan-tuan dapat pahala lebih dengan sebab tuan-tuan mai awal. Tuan-tuan dapat pahala lebih sebab tuan-tuan duduk sah hadapan. Tuan-tuan dapat pahala lebih sebab tuan-tuan berzikir. Jangan mari masjid menyembang. Ini bukan kedai kopi. Ada setengah orang mai masjid menyembang, lu bangku luar pakai duit serokok, nyembang pula. Lah start hujan dah nak elok. Hujan dah tak petang dah yang habis benih. Loh. Kemarin bising had panas hangat sungguh. Dulu bising, lah Allah bagi hujan. Lah tak tahulah hujan saja ni kenduri macam mana dulu. Yang ni yang kita tak mau ni. Marilah masuklah masjid, baca Quran, berzikirlah elok. Masjid bukan kedai kopi, masjid bukannya restoran nak tengok gusti. Masjid rumah Allah. Buat cara rumah Allah. Setengah orang dia tak boleh duduk sorang-sorang, nak menyembang juga. Pak Long tu dengan duk zikir subhanallah subhanallah, dia kacau Pak Long tu zikir. Mula-mula dia pun subhanallah juga, lama-lama dia ajak. Malam ni jadi dia mula nak ajak menyembang dah. Cuba tuan-tuan jangan ajak menyembang, jangan berbual. Habis sembahyang lagi berbualah. Kita nak dapat pahala lebih. Tuan-tuan tak letih ke tuan-tuan? Hidup kita ni sehari-hari tak letih ke? Nabi kata hidup kita sehari-hari ni ada tiga benda yang jumpa kita. Yang pertamanya hazanin. Hazanin maknanya sedih. Yang kedua wasabin. Wasabin maknanya letih. Yang ketiga nasabin. Nasabin maknanya sakit. Dalam sehari tiga benda ni main kat kita. Yang pertamanya apa? Yang pertamanya hazanin, sedih. Akan ditimpa dengan kesedihan kita. Motor hilang, sedih tak? Mai kuliah pertama kali mai pula, pertama kali hilang pula motor. Duk teriak kat pintu pagar. Rupanya bukan hilang, dia tak bayar 6 bulan dah, orang tarik. Orang buat lori pick up je lah. Tuan-tuan, hazanin, sedih.
anak mati, suami mati, isteri mati. Hazanin. Sedih. Ada orang Kedah komplain kat saya, ustaz bila ceramah ustaz sebut isteri, ustaz sebut isteri, ustaz sebut isteri. Pasal apa ustaz tak sebut janda? Janda ni tak ada nilai ke di sisi Tuhan? Ustaz cuma kata kalau isteri bancuh hayak dekat suami dia dapat pahala setahun puasa sunat. Kami hak janda ni macam mana? Saya jawab nikah lah. Apa masalah apa? Nikah lain lah. Dah lah macam tua-tua ni nak nikah apa? Allah, tua cari orang tua. Banyak pasaran sekarang banyak. Tuan-tuan jangan duk kisah. Pasaran laki-laki banyak ada sekarang ni. Ya, tak macam dulu. Dulu sungguh laki-laki sikit lah. Laki-laki banyak lah. Ya, Bangladesh, Afrika, ya, ramai dah di Malaysia sekarang ni. Bangla masuklah pekan dalam kampung kita lah. Tadi saya pergi Bukit Raya tengok mak-mak Bangla duk bawa ayam kampung 4-5 ekor. Pakak duk makan ayam kampung mak Bangla tu ramai semua bujang tu gaduh apa? Saya kata Allah Ta'ala letakkan janda di sisi Islam sangat tinggi. Sebab tu Nabi Muhammad kahwin dengan isteri dia semua janda melainkan Aisyah. Nampaklah. Nabi Muhammad kahwin dengan Khadijah. Khadijah janda. Bukan setakat janda sekali, janda 2 kali. Dia ada 2 orang anak. Yang nama Halah pun ada, yang kahwin dengan Nabi Muhammad janda 2 kali. Suami pertama, suami kedua, dapat 2 anak, kahwin pula dengan Rasulullah. Aisyah seorang saja anak darah. Yang kedua, Nabi sebut, hadis Nabi sebut, mana-mana ibu tunggal yang duk bela anak-anak dia, tambah-tambah pula anak tu pula anak yatim, dia besarkan anak-anak dia, maka tidaklah ada tempat lain bagi si ibu tadi melainkan syurga. Tuan-tuan kalau tengok janda-janda yang anak yatim, yang duk bela anak yatim, tuan-tuan tolonglah dia. Dia adalah bakal ahli syurga, insya-Allah. Tapi dengan syarat dia sabar dan dia redha dengan kematian suami dia. Dan jangan merungut dia bela anak-anak yatim. Allah letakkan dia ahli syurga. Dan Nabi letakkan pula seorang janda menjadi ketua wanita dalam syurga, khas untuk menjadi ketua kepada segala janda-janda dalam dunia. Namanya ialah Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Semuanya Allah Ta'ala letakkan keadilan kepada kita. Cuma kita saja yang kadang-kadang tak jumpa tentang keistimewaan yang Allah berikan kepada kita. Yang pertamanya hazanin, kesedihan. Jatuh, pecah, hilang, mati, sedih. Yang keduanya ialah nasabin, sakit. Allah Ta'ala uji kita dengan sakit. Duduk di hospital ni tuan-tuan, macam-macam jenis penyakit. Saya ni, bila saya pergi hospital, kegemaran saya ialah naik tangga. Saya tak suka naik lift. Walaupun orang yang sakit tu duduk tingkat 8, saya naik tangga juga. Yang pertama untuk jaga kesihatan. Bukan senang tuan-tuan nak panjat gunung, panjat tangga jadilah. Panjat tangga. Yang kedua, bila saya panjat tangga, saya kenal dengan ramai orang. Saya jumpa dengan banyak orang. Sekali lagi saya jumpa dengan doktor. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Cuti ke doktor? Tidak, ambil barang. Sekali lagi jumpa dengan nurse. Yang tu yang seronok. Nah. Sekali lagi jumpa dengan orang sakit. Sekali lagi jumpa dengan waris orang sakit. Saya pergi hospital Ipoh 3-4 hari di mak saya masuk wad. Duduk tengok mak, jaga mak. Naik tangga saya. Sebab apa saya naik tangga? Sebab saya nak jumpa macam-macam orang. Saat lagi saya naik tangga tingkat 2. Assalamualaikum Ustaz. Ya, Waalaikumsalam. Ustaz, boleh tak tengok mak saya? Boleh. Masalah apa mak ni? Tuan-tuan, kaki mak dia bengkak. Paha belah kanan ni bengkak. Paha belah kiri tak bengkak, belah kanan bengkak. Kena pula kencing manis pula, tak boleh bangun, pakai pampers. Dia makan ayak pampers tu, makan dah bernanah pula, sakit pula dah kencing manis. Saya tanya pada anak dia, apa punca mak jadi ni? Sakit apa? Mak asalnya sakit lutut, sakit ni lenguh-lenguh. Suruh pak pergi urut.